Saudara, kalau di sekitar Angkasa Puri ini cuacanya hujan. Jadi sekarang ini ramai yang menggigil ataupun sejuk, pastinya lapar. Jangan terus berlapar perut, makan dan pastikan anda bertenaga di sepanjang hari. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab kita nak bercakap berkenaan dengan isu peningkatan harga barangan dan juga peningkatan kos sara hidup yang meningkat sekarang ini membelenggu segenap masyarakat dalam negara kita. Dan pastinya yang lebih terkesan adalah mahasiswa yang kadang-kala fikir 2-3 kali nak beli makan ataupun tidak. Itu sebenarnya kesetihan yang diratapi oleh mereka sehingga mereka terpaksa berlapar perut makan sekali hanya sehari. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan memperkasa kebajikan mahasiswa, kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMT. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datuk dah makan, Datuk? Alhamdulillah dah makan. Alhamdulillah. Nampak muka kenyang. Datuk baru tiba dari Jerman. Ya. Selamat kembali ke Malaysia. Apapun kalau kita cakap berkenaan dengan kos sara hidup di Malaysia, macam mana sebenarnya Datuk melihat impak isu kenaikan kos sara hidup ini dan apa kesannya kepada mahasiswa? Ya, terima kasih kerana menjemput saya ke Lensa IPT. Pertama kalinya memang kita lihat bahawa kesan kenaikan harga barang bekalan, makanan yang kita hadapi sekarang ini telah menyebabkan harga barang-barang makanan untuk dilakukan di universiti tidak dapat diberi dengan harga yang begitu kompetitif lah. Jadi dalam hal ini kita terpaksa melakukan sesuatu untuk membantu para pelajar tersebut. Ini adalah antara yang kita lakukan bersama dengan KPT dan juga Food Basket siswa Malaysia, di mana kita memperkenalkan menu keluarga Malaysia. Dalam istilah di UMP kita panggil menu kasih. Menu kasih? Menu kasih, iaitu harganya ialah RM3.50 untuk satu hidangan makanan. Oh, RM3.50? Oh. Jadi ini adalah antara yang kita usahakan bagi memastikan para pelajar tidak kelaparan dalam konteks kita untuk memberi mereka makanan pada setiap hari, kerana usaha ini adalah sebagai membantu mereka supaya apabila mereka berada di universiti sebenarnya mereka perlu menumpukan kepada pelajaran. Jadi hal tentang makanan ini kita dapat lakukan dengan cara membantu mereka begitu. Ya, baik. Datuk, saya tertarik dengan Universiti Malaysia Pahang sebab Universiti Malaysia Pahang ataupun UMP ni memang sangat terkenal dengan akademiknya sehingga menyebabkan kadang-kala peratusan yang masuk ke UMP ni setiap tahun akan meningkat. Jadi kalau kita ikutkan kebajikan macam itu, macam mana dijaga? Kalau yang duduk di luar universiti, adakah makanan itu akan juga diberikan dan juga macam mana kolejnya pula macam mana? Ya, begitulah. Dalam konteks kita di Universiti Malaysia Pahang dengan kemasukan pelajar, kita ada dua kampus, kampus Gambang dan kampus Pekat. Jadi kedua kampus ini ada bilangan pelajar yang ramai, sama ada duduk di dalam atau di luar. Jadi bantuan-bantuan yang kita berikan tidak kira bila masanya kita berikan kepada untuk mereka sama di dalam ataupun di luar kampus. Jadi kalau kata di dalam kampus ini mereka menikmati pelbagai, contohnya kita ada food pantry. Food pantry ini adalah bekalan makanan yang mereka boleh perolehi bila-bila masa saja. Contoh makanannya apa? Makan makanan kering, roti, makan makanan kering yang mana dan juga toiletries untuk kepentingan peribadi mereka dari masa ke semasa. Untuk makluman juga, apabila saya pergi ke Jerman, saya berjumpa dengan para pelajar Universiti Malaysia Pahang sendiri di sana. Mereka pun menghadapi masalah yang sama. Pula. Ada satu ketika mereka tidak memperolehi minyak masak selama lebih kurang 3 bulan. Jadi mereka terpaksa makan makanan yang berebus dan juga yang microwave saja. Jadi ini adalah antara masalah. Tetapi kita membantu juga mereka, terutama sekali pada waktu masa COVID dan juga lockdown yang berlaku juga di negara sana dan di sini. Tanpa minyak masak 3 bulan, sihat memang sihat, Datuk. Sihat, tapi macam kita orang Malaysia ni terseksa lah. Terseksa. Okey, kalau macam tu, selain daripada tu, mungkin antara campus pantry yang Datuk sebutkan tadi berkait rapat dengan bakul makanan siswa keluarga Malaysia, adakah ia food pantry ini campur aduk ataupun tambahan daripada itu ataupun inisiatif daripada KPT? Sebenarnya kita mendapat sokongan daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang sentiasa prihatin tentang masalah pelajar ini, dan juga daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hayat Awal Pengguna yang menginisiatif food pantry ini ataupun food bank, yang mana kita menyediakan, dan ini adalah bukan satu saja tapi banyak lagi inisiatif-inisiatif yang kita lakukan untuk membantu para pelajar kita ni dari segi makanan. Mereka ni ada disediakan sama ada makanan sarapan pagi, supper dan juga
tengah hari. Jadi memang sentiasa ada bantuan-bantuan tersebut kita sediakan. Malah untuk yang kita berikan pada mereka bekalan-bekalan tertentu, mereka boleh ke tempat yang mana kita sediakan sebagai food pantry ini untuk mengambil barang-barang yang mana tidak ada charge dan tidak ada apa-apa pun yang kita kenakan. Cuma satu program yang kita lakukan ialah kongsi rezeki. Yang biasanya kita lakukan ini sejak tahun 2016 lagi. Kongsi rezeki ini pelajar hanya membayar RM1 untuk mendapatkan makanan tengah hari mereka. Itu pun kita lakukan bagi memastikan mereka dapat makanan lah untuk teruskan pengajian mereka tanpa ada halangan. Saya rasa menarik ni sebab kami kru-kru Lensa IPT memang kaki makan, Datuk. Kalau dapat makanan RM1 memang kami akan pergi. Betul. Okey, Datuk. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan food pantry ini, kalau di UMP pelajarnya ramai, macam mana saringan tu dibuat? Untuk food pantry ni bukan orang yang senang pun boleh dapat. Orang yang sepatutnya hanya boleh dapat. Sebenarnya dalam konteks food pantry ini sebenarnya kita tidak mengkhususkan kepada kumpulan tertentu. Tetapi keutamaan kita ialah kepada B40, kumpulan B40, di mana kita ada sistem. Di mana apabila kita dalam sistem tu kita dapat mengenal pasti kelayakan mereka. Tetapi kita kadang-kadang mereka datang, kita tak menghadkan mereka untuk datang. Jadi ada sistem. Untuk tahun depan kita akan menggunakan aplikasi Adab. Kita akan menggunakan aplikasi Adab, akan kita kumpulkan semua inisiatif ini untuk mereka guna, akses dan terus mendapatkan apa sahaja bekalan yang kita sediakan kepada mereka. Yayasan Universiti Malaysia Pahang, Yayasan UMP, apa yang Datuk boleh kongsikan kepada kita? Di Universiti Malaysia Pahang ini ada satu badan iaitu Yayasan Universiti yang sentiasa mencari dana-dana untuk beri bantuan kepada para pelajar dalam bentuk endowment pelajaran dan juga untuk membantu dari segi kebajikan. Di mana kita memberikan beasiswa kepada pelajar dan dalam masa yang sama juga kita membantu makanan, menyediakan kit-kit makanan dan juga menyediakan jika ada mereka masalah kewangan, kita akan membantu dia. Sama ada pelajar-pelajar di dalam ataupun pelajar di luar kampus. Dan kita sentiasa memerhati dan juga mengetahui akan kebajikan mereka ni. Kalau di Universiti Malaysia Pahang, saya kira ramai daripada mereka yang agak jauh sedikit daripada bandar, Datuk. Betul. Jadi untuk mendapatkan akses makanan dengan cepat itu kadang-kadang mudah. Kalau di KL mungkin ada GrabFood dan sebagainya. Kalau di sana macam mana? Itu pun ada, tapi kos dia agak tinggilah berbandingkan dengan yang berhampir dengan bandar. Tetapi pelajar ni tidak menolaklah jika ada usus tersebut, tetapi kita memastikan bahawa pelajar-pelajar tadi, terutama sekali dalam waktu peperiksaan ini, kita akan sediakan makanan. Ada satu tempoh tu yang saya katakan tadi, kita ada kongsi rezeki, para pelajar hanya membayar RM1 untuk mendapatkan bekalan makanan mereka untuk makanan tengah hari. Sementara untuk tunggu peperiksaan pada sebelah petang pula. Begitu juga pada waktu pagi, kita sediakan di masjid, kita sediakan untuk sarapan mereka, nasi lemak, kopi kita sediakan bagi mereka untuk mendapatkan. Tetapi itu pun bergantung kepada bilangan yang kita sediakan. Tetapi selalunya pelajar-pelajar kita ni dia suka ambil brunch, breakfast dengan lunch sekali. Jadi itu pun adalah satu strategi kita mengaturkan keperluan mereka untuk untuk pastikan mereka ada makanan untuk makan. Baik, satu inisiatif yang sangat baik. Tapi kalau kita fahamkan sekarang memang sekarang dalam tempoh fasa peralihan ke endemik, negara baru baru kita lalui tempoh fasa pandemik dan sebagainya. Adakah inisiatif ni, Datuk, dalam tempoh ini saja ke ataupun dalam masa depan pun akan diteruskan? Ini adalah untuk jangka masa panjang. Kita tidaklah hanya untuk satu ketika ini. Semenjak tahun 2016 lagi, sebelum pandemik COVID-19 sehingga kepada sekarang, kita telah membelanja hampir 5.6 juta untuk membantu pelajar-pelajar dari segi pemakanan mereka saja. Ini belum lagi bantuan-bantuan lain. Tetapi bantuan-bantuan yang bersifat jangka panjang ini kita akan terus dan kita akan kekalkan melalui yayasan tadi. Dengan adanya kongsi rezeki, kita adakan food pantry, kita ada juga dengan supper untuk makan malam, dan juga kita adakan juga pada untuk iftar setiap hari bulan puasa dan juga pada hari Khamis untuk yang mereka berpuasa pada hari Khamis kita sediakan. Dan juga dalam masa sama setiap hari Jumaat kita menyediakan juga makanan-makanan untuk dilakukan, dan ini akan diteruskan di mana saya katakan tadi sistem adab, aplikasi adab kita akan memandu dan dapat memastikan integrasi
apakah yang kita boleh berikan kepada pelajar dan mereka boleh memperolehi daripada situ. Kalau kita lihat di gambar tadi, kafeteria di UMP bukan satu, ada beberapa. Jadi makanan RM3.50 tu, macam mana dia subsidi tu diberilah? Sekarang ni kita ada moratorium, maksudnya kemungkinan kita tidak charge sewa kepada vendor-vendor tu kafeteria. Dalam masa yang sama kita hanya terpilih saja kafe-kafe yang akan menyediakan RM3.50 ini. Sebab di sini kita menggalakkan adanya pelbagai dari segi makanan. Betul. Ada yang makanan yang agak mewah, ada yang makanan yang bersifat sederhana dan juga ada yang makanan yang mungkin mereka nak lebih mewah lagi. Jadi itu kita sediakan untuk pastikan, dan ini kita lakukan melalui satu program yang kita namakan anchor tenant. Anchor tenant ni maksudnya satu pengusaha dia akan memilih pengusaha lain untuk membantu dan menyediakan apakah bentuk makanan dan variety dia tadi. Itu yang kita lakukan bagi memastikan pelajar-pelajar tadi boleh memilih. Ada yang kumpulan M40, yang B40 mungkin, ataupun ada yang mungkin nakkan yang RM3.50 pada tiap-tiap hari. Ada satu gerai yang disediakan untuk mereka mendapatkan makanan tersebut. RM3.50 kalau dapat nasi dagang sedap tu juga. Okey, boleh. Kita usahakan. Datuk, kalau kita cakap makanan-makanan di kafeteria ni, mungkin dari segi murahnya, RM3.50 murah, Datuk. Katanya dapat nasi, dapat sayur, dapat ayam. Kita kenyang lah. Dalam satu hari tu, waktu lunch tu kira kenyang lah. Jadi kalau kita ikutkan di UMP sendiri, antara inisiatif lain daripada kita katakan isu makanan, kos hari hidup naik ni, mungkin isu-isu seperti internet dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga memberikan bantuan. Contohnya, pelajar-pelajar yang B40 kita terpilih, kita akan berikan insentif untuk mula belajar. Iaitu dalam bentuk untuk mereka mulakan pengajian untuk internet. Tapi internet ini kita memang sediakan di peringkat universiti. Kita ada sistem wired dan juga wireless untuk kita pastikan pelajar-pelajar dapat melakukan aktiviti pengajaran dan pelajaran mereka tanpa ada gangguan. Dan juga insentif yang kita bagi tadi, contohnya pada permulaan kita bagi RM1,000 ke RM1,500 setiap pelajar. Dan ada ketikanya pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk hadir dengan kenderaan sendiri, kita akan hantar staf kita untuk mengambil pelajar-pelajar tersebut bawa ke universiti. Walaupun sebelum masuk semester 1. Sebelum masuk semester 1 tu kita akan buat. Jadi untuk kemasukan Oktober ini kita akan dapati hampir 100% pelajar akan berada di dalam kampus untuk kedua-dua kampus di Universiti Malaysia Pahang. Okey, baik. Kalau begitu, Datuk, macam mana sebenarnya itu proses itu dilakukan? Maksudnya itu ambil masa yang sangat panjang, Datuk. Jadi tenaga kerja itu macam mana proses? Kita akan mengenal pasti apabila contohnya pelajar-pelajar yang kita tahu yang mereka akan menerima masuk universiti, dan kita akan mengesan latar belakang mereka melalui data-data yang kita perolehi daripada kementerian, dan itu akan kita turuti, dan kita akan menghubungi keluarga-keluarga tersebut. Ada keluarga yang mungkin tidak mahu hantar anak-anaknya, akhirnya apabila kita pujuk dan kita sediakan kenderaan, mereka akan datang buat pendaftaran. Ini berlaku sebelum pandemik. Waktu pandemik semua pelajar tahun 1, tahun 2 memang tak pernah masuk menjejakkan universiti. Jadi sekarang ni untuk tahun ini semua pelajar akan masuk ke dalam universiti, termasuklah pelajar-pelajar tahun 1 yang kita mungkin akan melakukan kerja yang sama untuk membantu mereka ni. Menarik. Kalau saya minta nak tiket mas. Demand pula kan nak tiket mas pula, ada tak boleh lah kan? Boleh. Kalau kata boleh juga. Kita boleh daripada Sabah dan Sarawak kita boleh. Menarik ni. Boleh penerbit pun nak tiket kata. Okey, Datuk, sebelum kita mengakhiri slot kita, mungkin Datuk ada sedikit kata-kata yang memberi inspirasi kepada mereka di luar sana, yang memberikan nasihat kepada mereka untuk terus sambung pengajian di peringkat pengajian tinggi dalam masa yang sama. Jangan risau tentang duit mungkin, kerana di UMP sendiri menawarkan pelbagai inisiatif-inisiatif bagi membantu golongan-golongan yang terkesan. Datuk. Perkara ini bukanlah satu perkara yang asing kepada mana-mana IPT. Terutama sekali atas inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi menggalakkan kita membantu
untuk memastikan para pelajar tadi mendapat pendidikan dan pelajaran yang sewajarnya mereka perolehi. Hal berkaitan dengan kebajikan mereka itu, insya-Allah pada setiap universiti, tidak terkira di mana mereka, universiti itu berada, pasti adanya usaha untuk membantu mereka ini. Yang penting ialah untuk hadir ke universiti, melakukan tugas sebagai seorang pelajar tadi, mentelaah pelajaran dan mengikuti kuliah dan program-program yang disediakan sambil membina diri supaya lebih berketerampilan apabila keluar daripada universiti. Tetapi hal kebajikan, insya-Allah setiap IPT akan pasti menjaga pelajar-pelajar mereka. Baik, insya-Allah Datuk, saya percaya dan yakin UMP bawah naungan Datuk sendiri dapat membuahkan graduan-graduan yang bakal memberikan hasil kepada negara satu hari nanti. Terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP, kerana sudi bersama kita pada hari ini.